Amalan tilik nasib sinonim diamalkan oleh mereka yang berfahaman pantheism. Mereka percaya apa yang berlaku di dunia ini adalah pantulan atau gambaran dari apa yang berlaku di universe. Dan mereka percaya rahsia-rahsia akan datang itu telah sedia ada terbentang di alam ini. Hanya tinggal untuk dipecahkan rahsia dengan cara menilik nasib. Salah satunya adalah amalan menilik nasib dengan cara mengambil halaman tertentu secara rawak daripada buku adalah satu amalan tilik nasib kuno yang dikenali sebagai bibliomancy. Amalan ini telah sekian lama dilakukan oleh masyarakat pagan Eropah ke atas teks-teks kesastraan berpengaruh mereka seumpama karya Homer daripada Yunani dan Virgil daripada Rom. Kaedahnya adalah seseorang itu hendaklah berniat mahu mendapat jawapan dari sesuatu masalah yang berlaku dan barulah menyelak karya sastera berkenaan secara rambang dan kemudiannya memilih secara rawak potongan ayat tertentu untuk ditafsirkan sebagai jawapan bagi persoalan atau ramalan bagi apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Selepas daripada era berkembangnya agama Kristian di Eropah, amalan bibliomancy dari fahaman pagan ini turut menyerap masuk ke dalam dunia agama Kristian. Mereka telah beralih arah pula daripada menggunakan teks sastera zaman bahari klasik kepada kitab Bible untuk dijadikan sebagai teks rujukan dalam praktis menilik nasib ini. Selain daripada itu, amalan menilik nasib dengan menggunakan buku atau bibliomancy ini juga berlaku dalam kalangan masyarakat Buddha di Kemboja dan Thailand. Kaedahnya adalah dengan meletakkan naskah buku ramalan tersebut di atas kepala dan kemudiannya dimasukkan kayu penanda di celah lembarannya secara rawak untuk dipilih lembaran tertentu. Perkara yang didapati tertulis pada lembaran yang telah dipilih kemudiannya akan ditafsir oleh si tukang tilik nasib kepada orang yang mahu nasibnya ditilik tersebut. Sejak akhir-akhir ini, terdapat sebahagian masyarakat Islam di Malaysia dan Indonesia kelihatannya cuba mempraktikkan amalan seumpama bibliomancy ini ke atas Al-Quran. Amalan memetik ayat Al-Quran secara rawak daripada mashaf yang dibuka secara rambang untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi sesuatu perkara spesifik yang dihadapi dalam kehidupan adalah suatu bentuk amalan yang sangat mirip dengan amalan bibliomancy. Amalan tilik nasib yang sama, cuma ditukar istilah seperti istilah istiqarah Al-Quran atau garpu tala. Penerangan di sebalik wujudnya penggunaan istilah garpu tala ini adalah berasaskan kepada konsep pseudoscience dengan getaran atau vibration dalam diri yang berasal dari falsafah New Thought, Law of Attraction. Dinamakan sebagai garpu tala adalah kerana disamakan dengan konsep fizik sebenar, di mana getaran bunyi yang dihasilkan oleh sesebuah garpu tala boleh dipindah kepada garpu tala yang lain tanpa bersentuhan. Ini kerana dipercayai bahawa gelombang di bawah dapat mempengaruhi gelombang di atas atau universe. Inilah sikap batiniah pagan yang begitu mudah diadun dengan sebahagian amalan dalam agama Tauhid. Jika di Eropah mereka dapat mempengaruhi sehingga Bible digunakan untuk menilik nasib, kini di dalam dunia Islam, hal yang sama juga berlaku. Meskipun yang digunakan adalah mashaf Al-Quran, perlulah disedari bahawa amalan ini tetap pada hakikatnya adalah suatu amalan yang tidak ada asasnya, yang mana ia tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW, para sahabat, tabi'i dan tabi'i. Malah daripada sudut sains juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya selain hanya berbentuk amalan menilik nasib. Ingatlah kita semua kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول